Selepas kemenangan besar dalam PRN Melaka pada 20 November lepas, UMNO kini menggesa untuk PRU15 disegerakan. Adakah ini langkah yang wajar untuk mengembalikan kuasa kepada rakyat untuk memberi mandat baru, terutamanya apabila kadar vaksinasi kita semakin meningkat dan meluas, atau adakah ini langkah golongan yang mahu kuasa yang lebih besar selepas mendapat kemenangan besar? Ini Dialog 3 Penjuru. Hari ini saya disertai oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Howard Lee adalah Adun Pasir Pinji dan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, dan Nabil Halimi adalah pengasas bersama Arus Anak Muda. Datuk Dr. Ashraf, YB Howard dan juga Nabil, selamat datang ke Dialog 3 Penjuru. Terima kasih, Luqman. Saya mahu mulakan dengan Dr. Ashraf yang menyertai kita secara virtual kali ini kerana masih berada dalam kuarantin. Dr. Ashraf, saya mahu mulakan dengan doktor kerana UMNO yang menggesa PRU15 ini disegerakan. Dan saya mahu merujuk kepada apa yang disebut oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada 3 Januari lepas, 3 Januari tahun ini. Pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Zahid berkata, kenapa PRU perlu disegerakan? Kita tahu kerajaan yang ada sekarang, iaitu pada ketika itu, sangat rapuh. Buktinya pengundian bacaan kali ketiga belanjawan 2021 hanya menang dengan 111 undi, iaitu kelebihan 1 kerusi sahaja. Bermakna justifikasi pada ketika itu adalah kerajaan yang rapuh, tapi ini adalah pada Januari tahun ini. Pada ketika itu kerajaan berbeza, Perdana Menteri juga berbeza, kini sudah bertukar dan majoriti juga hari ini sudah berbeza berbanding Januari tahun lepas. Jadi apa yang membuatkan UMNO dan Barisan Nasional menggesa untuk PRU15 disegerakan? Kerana mungkin faktor ketidakstabilan politik itu tidak ada lagi kerana kerajaan sudah pun baru. Ini adalah justifikasi utama pada ketika itu. Mengapa masih ada gesaan itu sekarang, Dr. Ashraf? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rakan-rakan panelis, sahabat saya, saudara Howard dan juga adinda saya Nabil. Pertama sekali kita kena faham bahawa apa yang dicadangkan oleh ataupun disuarakan oleh Timbalan Presiden ini bukanlah sesuatu yang baru. Dalam beberapa siri mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, hatta seperti mana yang disebutkan tadi, daripada awal tahun lagi kita menyebutkan bahawa apabila kita sudah mencapai herd immunity ataupun immunity berkelompok, maknanya dalam keadaan di mana sudah tentu pandemik ini tidak akan berakhir secara mutlak, tetapi apabila ia sudah berubah kepada endemik dan kita dapat mengawal suasana COVID itu pada tahap yang minimum dan kita boleh laksanakan pilihan raya, maka demokrasi itu harus kita pertahankan. Dan ini bukan saja dilakukan dalam konteks Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan apa yang kita dapat lihat daripada pilihan raya negeri di Melaka, suasana yang amat tertib dan berperaturan dan SOP khas dapat dilakukan dengan menghadkan kempen secara fizikal sebagaimana lazimnya. Maknanya dalam suasana yang luar biasa, terutamanya dalam konteks kita berhadapan dengan pandemik yang tidak berakhir, demokrasi itu masih boleh kita laksanakan. Sebab itulah itu antara perkara yang dibangkitkan, saya kira, daripada apa yang disebut oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan. Ia juga terkait juga dengan suasana yang mana kita selalu dibangkitkan oleh banyak pihak bahawa mandat harus diberikan kepada rakyat, kerana kerajaan yang ada hari ini pun adalah kerajaan yang kita dapat lihat bahawa ia bukan mendapat mandat mutlak daripada rakyat. Ia adalah hanya sebagai suatu kerajaan sementara untuk memastikan kestabilan negara dalam berhadapan dengan suasana ekonomi dan COVID dapat kita pertahankan. Sebab itulah hasrat itu diterjemahkan apabila titah saranan yang di-Pertuan Agong yang mahukan supaya kerajaan dapat kita stabilkan. Baginda tidak mahu dalam tempoh baginda menjadi yang di-Pertuan Agong lebih daripada 3 kali Perdana Menteri berubah, tetapi kita dapat mententeramkan keadaan sehingga kita dapat mengadakan PRU ke-15, memberikan mandat semula kepada rakyat.
Dan PRN Melaka hari itu memberikan satu gambaran bahawa dalam keadaan pandemik yang belum berakhir, dengan vaksinasi melebihi 90%, kita masih mampu untuk melaksanakan demokrasi secara tertib, penuh berdisiplin tanpa mengundang kemudaratan yang besar. Dua indikator utama bahawa sokongan sudah kembali kukuh kepada Barisan Nasional adalah PRN Sabah dan sudah tentu PRN Melaka. PRN Melaka dimenangi dengan lebih besar daripada PRN Sabah. Dato' Ashraf, adakah UMNO masih lagi akan menggesa untuk PRU disegerakan sekiranya UMNO tidak menang PRN Melaka tempoh hari? UMNO konsisten. Kalau kita lihat daripada pendirian-pendirian rasmi parti yang dibuat melalui mesyuarat-mesyuarat majlis-majlis kerja tertinggi sebelum ini, bahawa kita mengatakan bahawa kerajaan yang ada hari ini bukanlah kerajaan yang mendapat mandat mutlak rakyat, dan akhirnya sekiranya suasana sudah berubah, maknanya indikasinya pertama, COVID, rakyat yang berhadapan dengan COVID, kita dapat pastikan berada pada keadaan yang paling minimum, dan kadar vaksinasi pada tahap yang optimum. Maksud dia kita sudah mencapai imunisasi kelompok. Ini antara perkara yang kalau kita himbau kembali, suasana yang kita sentiasa ungkapkan. Kerana akhirnya kita harus faham bahawa demokrasi kena harus pertahankan, dan kerajaan perlu, negara perlu sebuah kerajaan yang benar-benar kukuh, yang mendapat mandat daripada rakyat secara mutlak, kerana ini akan memberikan impak dan dampak yang positif untuk memastikan kelangsungan dari segi pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi dapat terus kita pertingkatkan. Jadi Datuk, jika UMNO dan Barisan Nasional menggesa untuk PRU 15 disegerakan, bagaimana pula dengan MOU bipartisan yang sudah ditandatangani oleh kerajaan dan pembangkang yang menjanjikan bahawa Parlimen tidak akan dibubar sebelum 31 Julai 2022? Kita tak tahu sama ada MOU itu benar-benar dapat kita pastikan sehingga bulan 7 atau tidak. Kita dapat lihat di PRN Melaka umpamanya, walaupun MOU telah pun dimeterai antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan, tetapi Kerajaan Melaka runtuh juga kerana kita dapat lihat bahawa Pakatan Harapan memberikan janji kepada 4 orang yang membuat ketetapan untuk keluar daripada kerajaan, undi tidak percaya kepada Ketua Menteri, dan menjanjikan pada waktu itu Datuk Seri Idris Harun, kalau mengikut Datuk Seri Idris Harun, bahawa beliau akan diangkat sebagai Ketua Menteri Melaka oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang akhirnya mendorong beliau untuk keluar daripada kerajaan. Jadi kalau benarlah MOU itu dipatuhi dan dihormati, saya kira tidak timbul soal PRN Melaka walaupun 4 orang keluar daripada kerajaan. Respon YB Howard? Terima kasih Luqman, terima kasih Doktor, Prabowo, Nabil. Saya nak respon terus kepada isu sama ada MOU yang telah dimeterai di antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan itu memang berpaut dan bersangkut dengan apa yang berlaku di Melaka. Pada hemat saya tidak. Itu sebagai latar belakang kerana ia adalah suatu MOU di antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan berkenaan dengan hal-hal isu-isu tata kelola Kerajaan Persekutuan. Tapi tidak mengapa. Pada waktu yang sama, sekiranya kesalahan itu hendak diletak atas bahu Pakatan Harapan pula apabila mantan Ketua Menteri Melaka dari UMNO, Adun UMNO dari Sungai Udang, dan waktu itu 3 orang lagi lah, 2 dari UMNO, 1 dari Bersatu, 1 dari yang masih bebas pada ketika itu. Kenapa kalau ketika itulah kesalahan itu hendak diletakkan atas bahu Pakatan Harapan, kenapa sampai hari ini MOU belum diisytiharkan patah dan pecah oleh pihak Kerajaan Persekutuan? So maka itulah cukup untuk saya rasa baik kita tengok ke hadapan dan tanya soalan, adakah saya tak nak guna istilah gertakan atau ancaman untuk adakan pilihan raya atau cadangan oleh Yang Berhormat Tok Mat untuk adakan pilihan raya secepat mungkin,
adakah itu satu taktik pelarian daripada kerajaan persekutuan untuk melaksanakan janji-janji reformasi dan transformasi yang telah dipersetujui dan dimeterai dalam MOU tersebut? Adakah nak jadikan pilihan raya akan datang ini secepat mungkin taktik pelarian pihak UMNO dan Barisan Nasional daripada melaksanakan reformasi-reformasi yang telah dicapai persetujuannya? Itu soalan lah. Tapi berkenaan dengan gesaan untuk disegerakan PRU 15, di mana pendirian YB berkenaan dengan gesaan itu untuk kita segerakan PRU yang seterusnya? Bagi saya, satu, kita kena dengar suara rakyat. Sejauh yang saya tahu, pihak Luqman sendiri yang telah menjadi pengacara kepada satu pendedahan oleh Astro sendiri, bahawasanya kalau tak silap 75% ke atas dalam satu kajian, satu pungutan suara dengan sampel saiz-nya yang cukup besar, belasan ribu lah kalau tak silap. Ya, saya ingat saya lebih kurang 17,000 lebih netizen yang kami sampel tinjau. saiz yang cukup besar, yang 75%, 3/4, tiga suku daripada sampel saiz tersebut telah menyatakan tidak setuju dengan adanya pilihan raya. Kenapa? Rakyat dengan ekspektasi yang telah diletakkan oleh Pakatan Harapan dan juga oleh Kerajaan Pusat bahawasanya ada MOU, maka kestabilan kita boleh mencapai sekurang-kurangnya untuk sehingga tempoh akhirnya bulan Julai. Rakyat kata, hampa dah ada benda ni, hampa dah meterai satu perjanjian, atas sekarang nak jadi pilihan raya. Apa benda ni? Jadi bagi saya pilihan raya ini ada dua perkara yang memanglah telah perlu kita teladani dari yang kita saksikan kat Melaka. Ada dua ketakutan. Satu, takut mati di kalangan rakyat. Dua, takut katak di kalangan rakyat. Satu, takut mati kerana COVID masih berleluasa. Okey, breakthrough cases yang kita dengar dan kita baca yang dikatakan tempoh term of protection vaksin yang sedia ada, kalau lepas 3 bulan ke 5 bulan untuk Sinovac, mungkin dia dah boleh ada breakthrough cases. Itu satu. Orang takut jangkit COVID. Duanya, takut katak. Sebelum kita nampak jadinya, berjayanya, bentangnya dan luluhnya Akta Anti Lompat Parti dengan pindaan-pindaan perlembagaan yang diperlukan untuk menjadikan ia satu norma baru yang boleh menyekat sekurang-kurangnya, kalau tidak boleh membasmi lompatan-lompatan dan politik kekatakan, tak elok untuk kita adakan pilihan raya. Pertama sekali saya baru saja periksa angka itu adalah 66.25%, tapi point taken bagi majoritinya masih lagi tidak setuju. Netizen yang kami tinjau, point itu masih lagi sama. Tapi memandangkan YB sudah sebut itu, satu lagi soalan sebelum saya pergi ke Nabil pula. Ada yang mengetengahkan hipokrisi di situ berkenaan dengan advokasi Pakatan Harapan berkenaan dengan akta anti lompat parti, tapi mengambil calon-calon yang lompat parti, Datuk Seri Idris Harun, Datuk Nur Azman Hassan untuk bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan dalam PRN Melaka. Adakah ada percanggahan dan hipokrisi di situ? Ada sedikit. Saya mengaku. Saya di sini punya dua topi yang kena pakai. Satu adalah sebagai Ketua Pemuda Pakatan Harapan. Satu sebagai Ketua Depsi Kebangsaan. Parti saya, DAP, telah mengetengahkan dan menyuarakan ketidakpuasan hati dan ketidaksetujuan untuk mengambil, saya tak nak guna istilah kata, sebab dia memang ada cerita di sebaliknya. Dua orang ini yang tidak sepatutnya diambil dan tidak dipersetujui oleh DAP, tetapi DAP, PKR dan Amanah dalam Pakatan Harapan juga terdedah dan tertakluk kepada prinsip-prinsip demokrasi apabila ada dua parti daripada tiga yang bersetujui. Adakah kita nak tarik keluar daripada dan meninggalkan Pakatan Harapan? Dan pada ketika itu adalah kita akur dan terima keputusan walaupun kita tidak setuju untuk menerima dua orang ini. Keduanya, kalau mengikut apa yang disebutkan oleh Idris dan juga mereka, sebenarnya daripada 4 orang itu ada 2 kategori. Satu kategori yang menarik sokongan kepada Ketua Menteri dan lepas itu dipecat oleh parti dia, dan 2 orang yang memang pernah lompat. Okey? Ini 2 kategori. Adakah saya terima bulat-bulat hujah ini? Tidak. Tetapi itulah fakta yang di sebaliknya. Senang untuk kita lontarkan, Pakatan Harapan juga menerima kata, dan parti saya telah menolak tetapi terpaksa akur dengan keputusan berjemaah, dan akhirnya
kita tengoklah rakyat Melaka dah buat keputusan. Apa Hukuman rasional? itu telah diturunkan dan telah diberi kepada mereka kedua ni dan juga Pakatan Okey, Harapan. itu mungkin antara kekalahan, faktor besar kekalahan Pakatan Harapan, kekalahan yang agak teruk sebenarnya, dan DAP juga hilang separuh daripada kerusi di Melaka. Betul. Apa rasional di sebalik keputusan untuk ambil adun yang tukar parti lompat parti ini? Apa strateginya? Adakah Pakatan Harapan pada ketika itu merasakan bahawa mereka walaupun sudah tukar parti masih lagi mampu menarik undi daripada pengundi tradisional mereka? Apa strategi di belakang, pemikiran belakangnya? Penghujahannya banyak. Antaranya yang sekali lagi saya tidak menerima, tetapi ia telah dihujahkan, iaitu mungkin ada sedikit sebanyak sentimen yang boleh dinaikkan dari segi ketidakpuasan hati terhadap UMNO dan Barisan Nasional, sehingganya mantan ketua menterinya juga terpaksa keluar dengan pendedahan-pendedahan yang agak teruk berkenaan dengan pasio lah, berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan yang memang sengaja mengetepikan sesetengah kumpulan atau sesetengah kaum dalam negeri Melaka dan apa semua. Perkara itu memang menjadi satu penghujahan yang kuat. Keduanya juga ada antara hujah-hujah yang telah diketengahkan, sekali lagi saya tidak setuju, adalah ada sebahagian daripada pengundi yang mungkin akan memberi undi kepada mereka di sesetengah kawasan. Jadi kedua-dua hujah ini memang dengar macam logical, tetapi akhirnya rakyat tidak memakan umpan tersebut dan hukuman itu telah diberi kepada Pakatan Harapan. Jadi ini dan adalah mereka. satu gamble yang backfire untuk Pakatan Harapan. I wouldn't say it's a gamble. Ia tactical play dan ia memang tidak begitu selari dan selaras dengan strategi Pakatan Harapan, tetapi tactical play itu memang dah langgar taktik, langgar strategi, langgarnya satu kemalangan. Baik, Nabil. Apa pembacaan Nabil berkenaan dengan keputusan landslide PRN Melaka dan juga apa persepsi dan pendapat Nabil dan anak muda berkenaan dengan gesaan untuk kita segerakan PRU15? Bagi saya, kalau saya lihat menerusi PRN Melaka ni, tahniah Dr. Ashraf, Barisan Nasional kembali mentadbir kerajaan negeri. Kita dapat lihat bahawa rakyat ni sebenarnya mahukan kestabilan. Dan apa kita lihat dari pandangan saya lah mewakili anak muda, bahawa mereka mahukan sebuah kerajaan yang solid. Dan kita dapat lihat daripada aspek parti pembangkang pula ataupun Pakatan Harapan, dia tak solid. Masing-masing masih bergaduh sama sendiri. Nak letak calon mana, dia ni masih katak. Dan faktor-faktor ini macam YB Howard katakan tadilah, kita maksudnya masih ada pergolakan di dalam kem-kem, di dalam Pakatan Harapan ini. Dan walaupun konsensus itu daripada majoriti, tapi ada parti yang tidak setuju dengan keputusan itu. Tapi kalau kita lihat Barisan Nasional, mereka solid. Mereka yakin bahawa calon ini perlu diletak di sini. Dan mereka, jentera-jentera ini pun dah ready bagi saya. Daripada pengalaman saya berada di sana 2 hari, saya lihat bahawa memang solid untuk PN memenangi. Dan bagi selain daripada itu, kalau kita lihat penurunan ataupun peratusan keluar mengundi, kita dapat lihat anak muda ni tak keluar. Itu pun kita dapat jadi reason bahawa mungkin anak muda penat, salah satunya. Dan keduanya mungkin takut pada COVID ataupun takut mati untuk kita keluar mengundi. Tapi bila kita lihat walaupun pilihan raya itu berlaku, saya tidak rasa dengan berlakunya PRN Melaka ni kita patutnya meneruskan PRU15. Kerana apa? Kerana isu rakyat, isu anak muda, isu grassroots masih tidak diselesaikan. Dan baru-baru ini kita lihat bajet 2022 baru sahaja diambil undi, baru saja dibahaskan. Tapi tiba-tiba kita nak terus PRU15 sebab kita tengok yakin PRN Melaka ni boleh dilaksanakan ketika pandemik. Mengapa perlu kita tunggu? Tapi bagi saya sebagai anak muda, saya tidak mahu demokrasi ini menjadi tempat orang politik mengejar kuasa. Demokrasi ini adalah tempat untuk kita beri rakyat, memahami rakyat, kita laksanakan tanggungjawab kita. Dan sebagai anak muda, saya nak junjung demokrasi ini dengan cara yang betul. Bukanlah kita nampak boleh menang terus PRU15. Tidak.
Dan selain daripada itu juga tidak wajarlah. Maksudnya kalau kita tengok pun tahun lepas pendapatan kerajaan jauh lebih kecil daripada perbelanjaan kerajaan. So kita dari aspek ekonomi pun belum bersedia. Dan bila kita buat PRU 15 ni masa zaman ekonomi yang masih tidak stabil, dia mengeluarkan kos yang tinggi kepada kerajaan Malaysia itu sendiri. Dan bagi saya tak wajar lagi untuk kita tunggu sampai habis tempoh parlimen yang sepatutnya. Jadi jika kita tidak tunggu habis tempoh parlimen atau kita tidak tunggu tempoh yang ditetapkan, yang dijanjikan oleh MOU, iaitu tidak akan dibubar parlimen sebelum 31 Julai tahun depan. Ini rata-ratanya sentimen anak muda yang mungkin kita nampak sedikit previewnya dalam PRN Melaka. Sentimen meluat ini, mereka mungkin protes, tidak mahu keluar mengundi, di samping faktor yang disebut oleh YB Howard tadi, mungkin takut mati, takut COVID, ada yang takut katak pun ada. Tapi rata-ratanya sentimen pengundi muda mungkin begini. Jadi apa yang kita boleh jangka jika PRU 15 disegerakan, dan adakah kita menjangkakan bahawa voter turnout daripada kalangan pengundi muda khasnya akan masih rendah oleh kerana sentimen ini jika kita segerakan PRU? Kita juga perlu lihat dari aspek luar bandar dan bandar. Mungkin di bandar ni literasi politiknya berbeza dengan di luar bandar. Di Melaka secara keseluruhannya kita lihat walaupun calon muda diletakkan oleh Pakatan Harapan di kawasan sebagai contoh di Rim, di Sungai Rambal, Serkam, antara salah faktor mungkin tidak dimenangi adalah mereka tidak dikenali oleh orang tempatan, kerana PRN Melaka ni dia bercorak kepada calon tempatan lagi ada benefit untuk mereka menang. Tapi kalau kita lihat secara lanskap keseluruhan, di mana perlu ada kesaksamaan bagi kita teruskan demokrasi ini. Okey, kita berhenti rehat seketika. Dialog 3 penjuru kembali selepas ini. Kembali bersama Dialog 3 Penjuru. Hari ini saya bersama dengan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Howard Lee, Adun Pasir Pinji dan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, dan Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda. Datuk Ashraf, seperti yang kita sudah sebut beberapa kali sejak beberapa minit lepas, selamat mungkin untuk kita mengatakan bahawa ramai ataupun sebilangan besar rakyat tidak setuju PRU 15 disegerakan melalui tinjauan yang kami buat, melalui apa yang kita sudah kumpul. Adakah BN sudah mengambil kira sentimen rakyat dan akar umbi sendiri, akar umbi parti, sebelum mendesak untuk PRU 15 disegerakan? Dan adakah BN takut jika gamble ini juga akan backfire daripada segi sentimen? Jika mereka push untuk segerakan PRU, ia mungkin akan menyebabkan rakyat marah dan akan kehilangan undi. Saya kena perbetulkan, dia bukan satu gesaan atau desakan. Dia hanya satu pandangan daripada kepimpinan parti yang melihat bahawa seperti mana saya katakan tadi, kita melihat soal kepentingan rakyat secara menyeluruh, kerana akhirnya rakyat juga memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, kukuh, yang dapat membuat perencanaan yang lebih menyeluruh terhadap masa depan mereka, bukan perancangan-perancangan yang dilihat sebagai untuk kompromi politik kerana nak mempertahankan kestabilan yang ada lantaran majoriti yang begitu tipis. Dia memberikan gambaran dua perkara. Pertama, kepada orang luar, kepada pelabur-pelabur. Hari ini kita dapat lihat pelabur, the real investors, dia tidak masuk lagi ke dalam negara kita. Kalau ada pun terlalu minima. Yang dimaksudkan dengan the real investors adalah pelabur-pelabur benar. Pelabur-pelabur yang melabur bukan untuk jangka masa pendek. Contohnya masuk dalam pasaran modal, dia dapat untung, dia keluar. Kita bercakap soal pelabur-pelabur yang mempunyai modal untuk masuk dalam negara, mencipta peluang-peluang pekerjaan, buka kilang, buka office dan sebagainya. Dan mereka ini adalah golongan yang antara indikator yang paling besar dalam membuat pertimbangan adalah soal risiko politik ataupun political risk. Dan political risk ini terkait dengan soal kestabilan politik itu sendiri. Kenapa mereka shy away ataupun mereka keluar daripada negara berbondong-bondong setelah kejatuhan Barisan Nasional pada Mei 2018. Datuk, bagaimana pula dengan risiko sekiranya kita adakan PRU sudah tentu penularan COVID-19 akan kembali meluas dan meningkat?
walaupun vaksinasi tinggi, dan bagaimana itu juga sebagai satu risiko kepada kesihatan ekonomi jika kita perlu tutup semula dan juga kepada ketakutan pelabur untuk masuk ke dalam Malaysia? Itu yang kita kena tengok dari segi keseimbangan ni tadi. Yang saya maksudkan dengan soal pelabur jangka panjang ini, ia akan memberi kesan soal kemaslahatan hidup rakyat. Hari ini kita dapat lihat banyak perkara-perkara yang melibatkan kebajikan rakyat tak dapat kita lunaskan kerana kekangan dari segi kewangan negara, dari segi ekonomi yang tidak berkembang dengan baik sebagaimana negara-negara lain. Semuanya berkait rapat dengan soal ketidakstabilan politik yang disaksikan dalam siri-siri perubahan kerajaan yang berlaku sepanjang hampir 4 tahun kita menyaksikan selepas PRU yang lepas. Tetapi keseimbangan juga kita dapat lihat dalam konteks kita hari ini masih lagi dalam suasana pandemik yang belum berakhir. Tetapi seperti mana saya katakan tadi, apabila PRN Melaka telah membuktikan bahawa dalam suasana pandemik dengan immunity kelompok yang sudah kita capai lebih daripada 90% dan kita dapat melaksanakan SOP dengan begitu ketat dalam mengamalkan ataupun merealisasikan, melaksanakan demokrasi pilihan raya ini. Saya kira inilah antara faktor-faktor kenapa kita melihat bahawa pandangan timbalan Presiden UMNO sendiri sebagai timbalan pengurusi Barisan Nasional adalah satu pandangan yang bagi saya bukan suatu pandangan yang harus kita tolak begitu saja. Dan yang paling penting kita harus ingat bahawa akhirnya apa yang kita nak? Kita nak macam mana sedang Nabil akan katakan tadi. Kita nak sebuah kerajaan yang stabil dan rakyat dapat bernaung di bawah sebuah kerajaan yang mampu untuk memberikan dan menjaga kebajikan mereka secara menyeluruh dengan dasar-dasar yang bukan hanya bersifat jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Barisan Nasional adalah sebahagian dari Kerajaan Persekutuan hari ini. Barisan Nasional berada di kedudukan yang berpengaruh dan besar untuk membolehkan undi 18 dilaksanakan. Sungguh pun betul jika PRU 15 disegerakan, Datuk, adakah BN dan kerajaan sekurang-kurangnya akan memastikan undi 18 sempat dilaksanakan dahulu sebelum PRU 15 diadakan? Ya, bila dikatakan cepat itu relatif. Cepat itu bila? Bulan depan ke? Awal tahun depan ke? Sekurang-kurangnya undi 18 dilaksanakan bila sahaja sebelum PRU 15 dilaksanakan. Maknanya dia boleh dilaksanakan pada bila-bila masa dan yang paling penting sekali kita harus, saya setuju dengan soal reformasi institusi. Tetapi dia bercakap soal seperti chicken and eggs, yang mana dulu? Reformasi institusi dulu ke? Kita membentuk sebuah kerajaan yang kuat dulu untuk melakukan reformasi terbabit. Kalau kita bercakap soal salah satu elemen reformasi institusi yang UMNO juga mendokongnya, soal anti lompat parti, akta anti lompat parti. Saya kira kalaupun akta itu wujud, tetapi kecenderungan itu masih ada, tak guna juga. Sebab itulah ia harus ada komitmen di peringkat parti masing-masing untuk memastikan bahawa kita harus menolaknya secara mutlak. Hanya bercakap macam tadi Howard cuba nak memberikan penjelasan. Saya tahu dalam benak pemikiran dia ataupun dalam hati dia cukup rasa tak setujulah dengan menerima kata-kata yang lompat ataupun kata yang berprinsip. Tapi macam mana yang disebutkan tadi, dia bercakap mungkin pakai dua topi. Sebagai Ketua Pemuda Pakatan Harapan, dia terpaksa menerima persetujuan kolektif yang telah disepakati oleh kepimpinan parti mereka. Tetapi kalau kita semua ada komitmen bahawa kita tidak mahu merelakan parti kita ini menerima ataupun menghalalkan sebarang bentuk kata-kata yang melompat ini. Saya kira itu salah satu perkara yang kita harus mulakan dalam gesaan ataupun cadangan kita untuk melakukan institusi ataupun reformasi institusi yang lebih besar lagi. Ya, baik Datuk, saya akan tanya lagi sekali sebelum saya beralih ke YB dan juga YB Howard dan juga Nabil. Saya faham reformasi institusi itu adalah satu lembayung yang luas dan perlukan masa untuk kita laksanakan secara menyeluruh. Ia tidak mengambil masa semalaman, tapi ini hanyalah satu komponen kecil yang sudah pun finalize, iaitu undi 18, mahkamah pun sudah membuat keputusan dan sebagainya. Jadi adakah kerana BN yang kalau tidak menggesa, kalau Datuk kurang setuju dengan istilah itu, yang mungkin menasihati atau mencadang untuk PRU 15 disegerakan, BN satu-satunya entiti setakat ini dan BN juga berada di dalam kerajaan. Jadi adakah BN akan memastikan bila-bila sahaja PRU 15 itu diadakan dalam masa terdekat, sama ada bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan ataupun awal tahun depan,
bila-bila saja sebelum PRU 15 dilaksanakan, undi 18 sudah pun sempat dilaksanakan. Kemudian baru PRU dilaksanakan. Bukan saja undi 18 ya, tetapi juga undi automatik. Kita nak memberikan hak demokrasi ini kepada semua rakyat yang sepatutnya daripada dulu lagi tak perlulah kita mendaftar. Semua yang mempunyai umur 18 tahun ke atas dan amanah untuk memilih. Dan secara automatik dia sudah merupakan demokrasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Baik, terima kasih Datuk. Nabil, undi 18 sebesar manakah impak yang pengundi muda akan bawa kepada PRU 15? Kita sudah nampak angkanya banyak kali, ada yang kata 5 juta, 6 juta pengundi muda baru. Tapi selain daripada itu, secara lebih mendalam, bantu kita faham impak yang pengundi muda ni jutaan mereka akan bawa kepada PRU 15 dan kepada hala tuju keputusan dan kepada rencana pembentukan kerajaan kita yang seterusnya. Saya lihat bahawa dengan jumlah yang besar ni 6.3 juta dikatakan sekiranya undi 18 ni dilaksanakan dengan pendaftaran automatik ni dilaksanakan, kerancakan keputusan election pada PRU 15 ni akan berbeza. Maksudnya kalau anak muda ni diberi semangat untuk turun mengundi, diberi literasi politik yang lebih awal oleh parti-parti politik, mungkin mereka lebih memahami bahawa keputusan yang dibuat adalah untuk kelangsungan mereka di masa akan datang, 5 tahun akan datang. Dan saya kira dengan jumlah yang besar ini, mana-mana parti politik akan perlu menggerakkan gerak kerja mereka di bawah untuk mendapatkan sokongan anak muda ini. Sebab saya tengok daripada Melaka secara khususnya, mereka tak turun. Mungkin akibat faktor literasi politik ataupun kelesuan politik yang sedia ada. Dan sekiranya PRU 15 ini dilaksanakan secara cepat dan undi 18 tidak dapat dilaksanakan lagi dan ditangguh, maka polemik ataupun situasinya berbeza bagi kedua-dua parti. Tapi sekiranya ia berlaku dan PRU 15 ini, kita dapat lihat anak-anak muda ini akan membuat keputusan yang lebih baik. Bagi saya sekarang ni anak muda dia tak kisah kalau Pakatan Harapan ke, Barisan Nasional ke. Bagi saya Barisan Nasional masih atraktif, UMNO masih atraktif untuk anak muda. Kita tak boleh put the blame kata anak muda ni berhaluan kiri. Sepenuhnya tidak. Anak muda ni more of them akan lihat kepada cara YB ataupun wakil rakyat mereka melakukan kerja, menunaikan janji mereka semasa manifesto. Maka bila mana anak muda ataupun generasi yang akan datang ini diberikan mandat lebih awal untuk mengundi, parti-parti politik ini secara automatik perlu bersiap sedia untuk pastikan mungkin calon-calon yang mereka letakkan di kawasan-kawasan ini dapat berbakti kepada rakyat, bukan jadi YB potong ribbon, bukan. Kita nak tengok wakil rakyat yang proaktif, yang lakukan kerja dengan cepat, yang suarakan polisi atau dasar-dasar yang lebih baik. Maka dengan ini tak kisahlah dari Pakatan Harapan ke, dari Barisan Nasional, kedua-duanya ada idealisme yang berbeza. Jadi ramalan sesetengah pihak yang katanya undi 18 akan lebih menguntungkan Pakatan Harapan itu adalah sesuatu yang mungkin berbahaya untuk membuat tanggapan sebegitu, dan dia bukan foregone conclusion orang muda ini akan menguntungkan PH. Ya, sebab saya lihat landscape politik kita terlalu berkecamuk sekarang ni. Apa-apa pun boleh jadi. Dan bagi untuk saya yang paling penting adalah pelaksanaan undi 18. Akta anti lopat parti itu perlu dilaksanakan sebelum berlakunya PRU 15. Baru kita tahu, baru rakyat yakin, okey, kalau kita undi ni, dia tak boleh lompat dah dalam masa 5 tahun ni. Memang kita nak kerajaan ini yang mentadbir negara kita. Sebab bila berlakunya PRU 14 ni, kita dah PH menjadi kerajaan selama 22 bulan, seterusnya berlaku langkah Sheraton. Politik kita terus berubah. Ya, saya tahu itu demokrasi. Itu cara demokrasi moden. Tapi ada dasar-dasar yang boleh kita bantutkan perkara-perkara yang tidak berintegriti ini. Kerana ada rakyat yang resah dengan keputusan yang dibuat oleh wakil rakyat mereka untuk meninggalkan parti yang mereka undi.
Sebab itulah kelesuan politik ni berlaku dan kita dapat lihat menerusi PRN Melaka ni anak muda peratusannya rendah sangat. Maka walaupun kalau kita buat laksanakan undi 18 tapi anak muda masih tak nak turun undi, tak ada gunanya. Sama. Adakah itu kita boleh jangkakan? Iaitu kita sudah lihat kelesuan politik, political fatigue dalam PRN Melaka, PRN Sabah, dan jika PRU15 diadakan dalam masa terdekat, adakah kita jangka pengundi secara keseluruhan dan khasnya anak muda masih akan rasa penat untuk turun mengundi di samping tidak mahu membahayakan diri mereka dengan COVID-19 dan sebagainya? Adakah kita jangkakan itu dan bagaimana kita memastikan jika PRU15 ini disegerakan, kita dapat partisipasi rakyat khasnya anak muda untuk kita mekarkan demokrasi? Maka saya yakin bahawa sekiranya kerajaan yang ada ini dengan MOU yang telah ditermeteraikan kedua-duanya, pembangkang dan juga Pakatan dan juga kerajaan keluarga Malaysia lah kita cakap, betul-betul nak laksanakan apa yang dijanjikan reformasi institusi ini, barulah ada keyakinan rakyat tu. Kalau tidak, saya boleh katakan bahawa anak muda ni akan doubt, dia tak trust lagi kepada apa yang dijanjikan oleh ahli-ahli politik di dalam Dewan Rakyat itu. Boleh tak saya nak berbetulkan sikit fakta? Boleh. Sebab daripada tadi saya dengar kata anak muda kurang turun mengundi. Sebab saya berada di lapangan dan saya memerhatikan setiap saluran-saluran sepanjang hari pengundian. Kita tak boleh nak secara generalisasi mengatakan anak muda kurang turun mengundi. Sebenarnya yang kurang itu bergantung kepada kawasan. Contohnya di kawasan-kawasan di mana anak muda ditampilkan bertanding. Saya bagi contoh di Duyung, Saudara Helmi Barisan Nasional menang. Di Merlimau, Dr. Akmal Barisan Nasional menang. Kita dapat lihat saluran 8, 9, 10 yang kebanyakannya anak muda, ini yang paling ramai keluar mengundi. Sebab itulah tadi ada disebutkan juga faktor calon anak muda itu salah satu faktor yang besar. Yang kedua adalah parti. Kedua-duanya memainkan peranan penting. Kalau kita kata calon saja pun tak betul, kerana kalau kita kata calon muda tetapi macam tadi disebutkan tidak dikenali dan tidak didokong oleh parti yang kuat, ia juga tidak akan mampu memberikan apa-apa kesan yang positif dan dampak yang positif. Tetapi saya katakan tadi, maknanya gabungan antara faktor calon dan parti dan atas satu dorongan mahukan kestabilan politik, saya rasa itu juga antara faktor yang boleh memberi kesan kepada soal pola pemilihan ataupun penurunan orang turun mengundi ataupun tidak. Dan faktor penting untuk kita memastikan anak muda kekal bersemangat untuk melibatkan diri dalam demokrasi termasuk dengan cara turun mengundi jika PRU15 disegerakan adalah MOU bipartisan, satu langkah yang betul seperti yang Nabil sebut sebentar tadi. Dan sebentar tadi YB Howard ada mengatakan bahawa gesaan cadangan untuk daripada Barisan Nasional untuk kita percepatkan PRU15 mungkin satu taktik untuk violate the MOU supaya MOU itu terbatal dan mereka tidak lagi terikat. Tapi bagaimana pula YB Howard dengan langkah Pakatan Harapan mengambil 2 orang ini, 4 orang adunya lompat parti itu, adakah itu juga satu declaration of war kepada MOU bipartisan ini kerana mereka sudah berjanji untuk berdamai tapi kemudian mengambil bekas-bekas adun UMNO di bawah tiket Pakatan Harapan? Tidakkah itu juga bercanggah dengan semangat MOU bipartisan ini? Saya tadi sudah jelaskan, tapi kalau nak ulang sikit bolehlah. Satu, 2 orang daripada UMNO, yang 2 lagi tidak diambil. Cuma pada ketika itu mereka tarik sokongan kepada kerajaan Melaka pada ketika itu adalah kerajaan negeri. Dan 2 orang daripada UMNO itu, dia masih ahli UMNO pada ketika itu. Dia cuma pada ketika itu mungkin perlu dikenakan tindakan tata kelola dalaman atau disiplin dalaman, tetapi tanpa apa jua siasatan ke, dia terus dipecat. So, adakah dia lompat? Sehingga sekarang saya tak rasa dia lompat, dia cuma dipecat. Tapi sama jugalah, dia dari UMNO lah. Dari UMNO. Dia dari UMNO. Dia satu gesture yang mungkin undiplomatic. Ya. So keduanya bagi saya, saya sekali lagi secara peribadi dan juga parti saya telah menyuarakan seperti yang disebutkan oleh Dr. Ashraf, bukan saja dalam benak, dalam percakapan dan penghujahan saya pun secara jelas kata saya tak setuju. Tetapi pada ketika itu dan sekarang juga kita semua terdedah dan tertakluk kepada semangat dan sistem dan tata kelola dalaman
demokrasi. Bila 2 daripada 3 setuju, mereka ambil. Adakah kita hendak tarik keluar daripada DAP, keluar daripada Pakatan Harapan? Semua pun tak setuju, termasuk pengundi. Jadi pada ketika itu saya rasa perkara itu kita dah settle. Cuma bagi saya lah, apabila tadi Dr. Ashraf sebut tentang chicken and egg, Ya, chicken reformasi. dah ada dah. Ya. MOU tu chicken. Kerajaan yang dipimpini oleh Datuk Seri Ismail Sabri dari Barisan Nasional dan UMNO dan telah menandatangani dan menteraikan satu persetujuan dan perjanjian MOU tu, itulah chickennya. Kita tak boleh saja nak menunggu saja chicken untuk keluarkan egg. We have to push the chicken untuk bertelur. Okey. Nabil ada sesuatu yang ingin diselitkan tadi? A bit on sikitlah pasal yang lompat parti ni. Ya. Kalau kita nak kata Pakatan Harapan ni, kalau saya sebagai orang tengah lah, maksudnya saya tak ada parti. Tapi kalau kita lihat pada Pakatan Harapan, benar cakap Howard, dia ni bukan lompat pun. Dia dipecat dan seterusnya diterima oleh Pakatan Harapan untuk menjadi wakil rakyat. Dan di Barisan Nasional juga kita ada lompat yang kita lihat YB Jalani. We have to be fair. Selagi akta anti lompat ni tak dapat dilaksanakan, dimeterai, maka masih situasi ni akan sama. Kita tukar baju. Okey. Tapi Adil. saya Adil rasa di situ. harus Ya. ditekankan, harus dan wajib untuk ditekankan, Pakatan Harapan dah kalah. Kita terima apa yang telah disuarakan oleh rakyat dengan undi mereka dan kami akan bermuhasabah dan ambil tindakan yang sepatutnya. Okey, kita berhenti rehat seketika. Dialog 3 penjuru kembali selepas ini. Kembali bersama Dialog 3 Penjuru. Hari ini saya bersama dengan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Howard Lee, Adun Pasir Pinji dan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, dan Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda. Saya faham YB sudah pun deep dive berkenaan dengan mengapa analisa kekalahan PH dalam PRN Melaka baru-baru ini, tapi kita lihat PRN Melaka, kita lihat juga PRN Sabah, kita lihat juga beberapa PRK sejak PRU 14, kebanyakannya kalah Pakatan Harapan sejak kemenangan besar pada PRU 14. Jadi secara keseluruhannya, bukan saja PRN Melaka ni, secara keseluruhannya sejak tahun 2018, mengapa Pakatan Harapan dilihat sebagai satu tawaran yang semakin kurang menarik kepada rakyat berdasarkan keputusan-keputusan PRN dan PRK ini? Sokongan politik ini sentiasa terumbang-ambing. Okey, orang Perak cakap kebanyakan masa raban teben. Okey. Tapi kalau kita nak ulas sejarah 2007, sebelum apa yang berlaku dikatakan tsunami politik 2008 di mana 5 kerajaan negeri bertukar. 2007 PRK macap berlaku. Satu kerusi yang disandang oleh DAP. Kalah teruk. 2007, 2008 pula tsunami politik berlaku. 2016 kita boleh rujuk kepada apa yang berlaku di PRN Sarawak, Pilihan Raya Negeri, Pilihan Raya Umum Negeri Sarawak, di mana DAP yang asalnya pegang 12 kursi tiba-tiba turun ke 7 kursi. Kalah teruk juga. Tapi memang waktu itu secara Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan pada ketika itu memang bukan expect nak menang pun. Tetapi turun DAP 12 kursi turun ke 7. PRK Kuala kat Perak. PRK Sungai Besar kat Selangor. Kalah teruk. Kemudiannya 2018 tukar kerajaan pusat. Jadi terumbang-ambing itu adalah lumrah dan fitrah politik. Tetapi ia memang tertakluk kepada sama ada parti-parti politik, pemain-pemain dalam sistem dan ekosistem politik itu yang kalah bermuhasabah untuk mengambil langkah positif untuk mengubah. Jadi dalam arti kata lain, YB mungkin mengatakan bahawa keputusan pilihan raya yang lebih kecil ini seperti PRK dan PRN tidak memberikan gambaran penuh terhadap potensial prestasi masa depan Pakatan Harapan dalam PRU 15. Dua benda. Satu, saya nak buat sesuatu yang tidak sering atau agak jarang kita dengar. Politician nak mengaku salah. Mengaku salah dari segi memang kegagalan Pakatan Harapan untuk menyampaikan mesej bahawasanya PRN Melaka ini bukan pilihan raya kecil. Dia pilihan raya umum negeri yang akan bertahan untuk 5 tahun. Kita mudah-mudahanlah, okey. Dia akan tahan, tapi kita gagal sampaikan perkara itu sebab bila turun ke Padang, saya pergi ke Serkam, saya pergi ke Rim, pergi ke Sungai Rambai, pergi ke Duyung, pergi ke Bemban.
Orang kata, ini PRK, tak apalah. Call juga, ini PRK, tak apalah. Tapi itulah salah satu kegagalan untuk sampaikan mesej yang sebetul-betulnya. Tetapi pada waktu yang sama, orang Perak cakap tak payah ingkar juga. Pihak Barisan Nasional dan UMNO tak payah gairah sangat dengan keputusan yang ada. Kerana memang menang. Tapi itu adalah atas kehandalan dan kehebatan Barisan Nasional membaca kecenderungan turun mengundi atau keluar mengundi akan rendah dan itu memihak kepada mereka untuk take it by the bull's horns. Saya satu lagi soalan sebelum saya pergi ke Dato' Ashraf. Jika PRU 15 disegerakan, jika PRU 15 diadakan esok, adakah Pakatan Harapan yakin akan kembali mendapat mandat rakyat? Itu akan saya dan juga kepimpinan Pakatan Harapan usahakan. Tetapi saya rasa paling pantang sekali untuk mana-mana parti politik mengambil enteng atas kekuasaan rakyat, itu satu. Keduanya, mendahului keputusan rakyat. Khususnya selepas baru kita keluar. Sebab ada banyak elephants in the room yang perlu kita tangani dan ada banyak benda yang permasalahan yang perlu kita selesaikan sebelum kita nak sembang pun tentang PRU 15. Kerana ada MOU yang perlu dijayakan oleh dua-dua pihak dan anti lompat parti kesian kepada kekanda kita. Kekanda kita dari Dato' Sri Azalina tentang usaha beliau dalam recall election, anti lompat parti. Kesian kepada semua anak-anak muda yang sekarang tengah menunggu untuk dapat chance, peluang dan hak mereka untuk mengundi untuk undi 18. Chicken dah ada. Kita nak deliver the egg. Patternnya beberapa kekalahan dalam pilihan raya setakat ini untuk Pakatan Harapan, miscalculation seperti mengambil adun yang lompat parti dan itu backfire. Apa respon YB mengenai desakan untuk tukar kepimpinan PH once and for all selepas kekalahan teruk dalam PRN Melaka seperti the last straw that broke the camel's back? Kita perlu sedari dan juga kita perlu mengambil iktibar dengan apa yang telah berlaku. Kebanyakan hujah-hujah dan juga tekanan, saranan dan juga ada juga yang mendesaklah supaya kepimpinan tertinggi di dalam Pakatan Harapan ditukar. Dan penghujahan yang disampaikan dan azbab-azbab dan alasan yang diutarakan kebanyakannya sukar untuk kita nak patahkan. Maka saya terima kebanyakan hujah-hujah tersebut. Tetapi kesudahannya, iaitu terus kita pergi ke nak tukar kepimpinan, banyak soalan pula yang timbul. Siapa yang nak ganti? Siapa yang akan ganti? Siapa yang kuasa nak ganti? Bukan kita tak siur nak ganti. Cuma masalahnya sekarang kita kena selesaikan masalah Indo sebab tadi kita dengar banyak simptomnya. Simptom-simptom azbab-azbab, alasan-alasan dan ulasan-ulasan. Tapi kepimpinan adalah masalah induk. Adakah betul? Adakah kita tahu itu adalah masalah yang induk dan bukan sesuatu yang memang satu daripada satu senarai yang panjang yang perlu kita selesaikan. Dan apabila tiadanya satu pengganti atau tiadanya satu pasukan pengganti, sebab saya lebih cenderung untuk menyatakan bahawa this is collective responsibility. Kalau nak tukar semua sekali. Masa mencemburui termasuk kita, saya. Masa mencemburui kita, saya mahu pergi ke Dato' Ashraf, bagi ruang pada Dato' Ashraf kemudian Nabil untuk kita tutup perbincangan ini. Dato' Ashraf, apa respon Datuk kepada mereka yang mengatakan bahawa BN semakin angkuh selepas ditolak rakyat pada PRU 14 secara bulat-bulat dan kemudian menang di PRN Sabah dan menang besar di PRN Melaka, BN semakin yakin dan malah semakin angkuh untuk mereka gesa atau cadang PRU 15 disegerakan kerana mereka sudah rasa mereka cukup kuat untuk berentak dalam pilihan raya umum. Saya rasa ialah kalau ada pandangan sedemikian rupa BN harus muhasabahlah. Saya sebagai pemimpin sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan juga Pengerusi Pemuda Barisan Nasional sentiasa mengingatkan barisan kepimpinan kita di Semenkat, kita harus melihat apa juga mesej yang isyarat yang diberikan oleh rakyat, termasuk dalam PRN Melaka baru-baru ini adalah satu isyarat supaya kita harus bekerja kuat dan kembali semula kepada mereka, kembali kepada rakyat. Jangan sekali-kali ada perasaan angkuh, sombong maupun bongkak kerana kejayaan yang ada dalam PRK maupun PRN tidak seharusnya menjadikan kita lupa daratan
kerana yang paling penting apa yang telah kita lalui selepas PRU ke-14 sudah cukup untuk memberikan kita satu episod untuk bermuhasabah dan melihat sebarang kekurangan yang ada untuk kita melonjak ke hadapan bagi kita membina suatu parti yang kembali kepada akarnya, iaitu akarnya tidak lain dan tidak bukan tradisi kita membela rakyat. Sebab itulah di peringkat UMNO dan Barisan Nasional kita tidak pernah pun merasakan bahawa kemenangan besar di PRN Melaka baru-baru ini adalah satu lesen untuk kita merasa ego maupun angkuh dengan kemenangan. Bahkan ia satu perangsang untuk kami bekerja dengan lebih kuat lagi kepada masyarakat. Hari ini pun saya amat rasa seronok melihat adun-adun yang kita telah pun menubuhkan satu sekretariat memantau prestasi calon yang menang. Sudah mula tunggu calon kita yang menang supaya mereka ini mengotakan apa juga janji khidmat bakti kepada rakyat, dan yang paling penting prestasi untuk membela rakyat, melakukan yang terbaik untuk menyantuni rakyat oleh rakyat itu dapat dilakukan secara berterusan. Saya mahu bagi peluang kepada Nabil untuk beri penutup kita kerana Nabil sudah lama diam di situ. Saya bagi ruang dan juga selaku neutral antara ketiga-tiga panel kita ini, apa tawaran yang patut diberikan oleh semua parti kepada rakyat dan khasnya orang muda dalam PRU 15, dan apa yang mereka perlu lakukan berbeza, khasnya mengambil kira kita mungkin akan ada sehingga 6 juta pengundi muda baru jika undi 18 sempat dilaksanakan pada PRU 15 nanti. Apa yang perlu berubah dalam cara mereka buat banyak perkara sekarang dan bagaimana mereka berikan tawaran yang terbaik untuk menang hati rakyat? Saya fikirkan apa yang anak muda mahukan adalah kestabilan politik itu sendiri. Maka kalau politik itu stabil, senang dasar-dasar ini diutarakan oleh wakil-wakil rakyat yang akan dicalonkan dalam masa terdekat di PRU 15 ini. Apa yang patut dilakukan oleh dua-dua komponen Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah menjiwai apa yang anak muda mahukan. Dan saya fikirkan Barisan Nasional secara sedikit sebanyak dah mula gerakan itu, dan kita dapat lihat macam tadi Dr. Ashraf Wajdi katakan terus ada sekretariat daripada pemuda untuk pantau prestasi wakil rakyat. Ini adalah salah satu idea yang baik kerana melalui menerusi ini parti dapat corakkan dan cerdaskan apa yang mereka dapat ketengahkan kepada anak muda. Calon ni buat kerja atau tidak? Calon ini suarakan dasar-dasar yang baik atau tidak untuk kawasan mereka? Maka itu yang anak muda mahukan. Soal isu pendidikan mereka, soal gaji minima, ini adalah isu akar umbi yang perlu dipertengahkan oleh kedua-dua parti. Dan bukan setakat aspirasi anak muda tetapi juga kuasa sebenar untuk mereka mengubah pemimpin jika mereka tidak mendapati semua standard itu, termasuk pilihan raya pecat dan sebagainya. Ya. Ini adalah salah satu pembaharuan politik ataupun dinamika demokrasi yang ada di Malaysia. Maka wakil-wakil atau wajah-wajah baru atau wajah yang sedia ada, mungkin insya-Allah PRU 15 ni kita dapat lihat Dr. Ashraf menjadi calon ke, YB Howard meneruskan perjuangan beliau dalam parlimen, mungkin ini adalah sesuatu yang mereka sebagai ahli politik perlu perjuangkan. Kerana apa? Kerana kadang kita tengok ahli politik ni dalam dewan diam. Dalam dewan dia duduk je, dia tak keluarkan dasar apa yang dia nak buat dekat kawasan. Itu yang saya rasakan ada kelompongan yang anak muda, terutamanya kalau di bandar ni kita nak tengok pembaharuan itu, tapi di luar bandar lebih kepada sosioekonomi mereka. Macam mana mereka nak meneruskan kehidupan mereka. Itu adalah angle yang perlu dimainkan oleh kedua-dua parti politik. Kita tertarik untuk tanya kepada Dato' Ashraf dan juga YB Howard sama ada mereka akan bertanding dalam PRU 15, tapi saya tak nak bawa basi-basi, saya tahu mesti dia tak akan jawabnya dan kita faham.
Itu ada masanya nanti. Kita faham mereka perlu susun strategi terlebih dahulu. Tapi apa yang penting adalah diskusi hari ini kita dapatkan perspektif semua pihak. Terima kasih Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, YB Howard Lee, Adun Pasir Pinji dan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, dan sudah tentu Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda. Terima kasih kepada anda menonton Dialog 3 Penjuru episod ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.